Assalamualaikum. Willy dan imbang wheelchair korang sambil turun dalam keadaan slow-slow. Tangan kiri dan kanan kontrol wheelchair. Terbaik. Santai. Assalamualaikum. Untuk kali ni aku nak tunjukkan cara menggunakan walker letter. Tangan kiri pegang ke walker letter handle sambil korang pusingkan wheelchair dan tangan kanan pegang wheelchair. Duduk secara melintang supaya wheelchair korang tak ke bawah. Sampai di penghujung tegakkan balik wheelchair korang. Tangan kanan pegang walker letter handle. Tangan kiri push wheelchair untuk naik. Terbaik. Sahabat semua, untuk kali ni aku nak ajar cara naik eskalator menggunakan wheelchair. Dan kanan pegang hand holder eskalator. Pastikan tayar kecil di antara anak tangga sambil badan mengikut pergerakan eskalator. Bila di penghujung, push tayar menggunakan satu tangan. Terbaik. Untuk hari ni aku nak tunjukkan macam mana turun eskalator dengan menggunakan wheelchair. Pastikan tayar kecil wheelchair di tengah-tengah anak tangga sewaktu mengundur. Jangan lupa tangan kiri dan kanan untuk memegang pada hand holder eskalator. Sentiasa dalam keadaan berhati-hati sewaktu turun. Toleh ke belakang untuk memastikan jarak penghujung eskalator dan bila sampai di penghujung, push sikit badan korang, okey? Terbaik. Basic Willy, okey? Perlu ada dekat semua pengguna kursi roda. Okey, apa yang korang perlu buat mula angkat macam ni. Okey, korang kena balancekan dia. Ke depan, belakang. Depan, belakang. Nampak tangan ni? Depan, belakang. Okey, sebenarnya aku tak angkat wheelchair, tapi aku roll. Okey, aku akan tunjukkan cara macam mana. Okey, lock down wheelchair. Aku akan buka lock. Okey, korang jangan angkat macam ni, angkat tidur kan? Korang akan bagi rollkan layar ni ke kereta. Okay, untuk elakkan sebuah korang potong, korang boleh letak kain atas sebuah macam ni dan roll. Okay, nampak kan? Nampak? Itu dia tadi perkongsian yang kami nak bawakan hari ini dalam perbincangan di Malaysia hari ini. Kisah 18 tahun dahulu, pemuda ini mengalami kemalangan dan menyebabkan kedua-dua kakinya lumpuh. Namun hari ini bangkit membawa satu semangat baru dan memberi inspirasi kepada semua golongan OKU. Tak lain tak bukan, ini dia kita nak perkenalkan Nur Izhar Idham. Apa khabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya. Masih lagi dalam suasana berhari raya. Ya, betul. Tapi kan Izhar, apa yang kami lihat sebentar tadi, perkongsian anda di TikTok berkenaan dengan kesedaran yang ingin diberikan kepada golongan OKU sendiri. Banyak sebenarnya input-input yang positif yang dibawakan. Kalau tak salah saya, Fad, ada tontonan sehingga 7.6 juta tontonan di TikTok sahaja. Kami sendiri teruja melihatkan kesungguhan anda nak berkongsi ni. Bagaimana bermula sebenarnya kesedaran tu? Sebenarnya bermulanya dekat TikTok disebabkan banyak kawan-kawan saya yang berdekatan minta saya tunjuk ajar tips kan. So tujuan utama saya macam saya cakap tadi lah, yang saya nak bagi kesedaran pada masyarakat Malaysia tentang OKU yang berkursi roda, macam mana kami menjalani rutin harian. So saya bermulakan dengan video TikTok pertama saya pada tahun lepas, pada 14 hari bulan 9, iaitu tarikh saya aksiden 18 tahun dululah. Saya rasa saya kena mulakan sesuatu untuk komuniti saya sendiri. Tadi Izzah dah pun bercakap tentang nak mewujudkan awareness, nak memberikan kesedaran. Sudah pastinya OKU ni mereka ni harus berdikari sendirilah kan. Betul. Untuk terus bangkit. Dan mengikut apa yang pembacaan saya, Izhar 2 tahun mengalami kemurungan. Betul. Apabila berlaku kemalangan. Jadi kita nak tahulah bagaimana Izhar boleh bangkit, bukan setakat bangkit saja tetapi dapat memberikan kesedaran juga untuk OKU di luar sana untuk terus bangkit. Pada waktu tu saya aksiden lah, dan saya koma 10 hari. Setelah saya bangun daripada koma, saya diberitahu oleh doktor yang saya tak akan dapat berjalan seperti biasa balik. Waktu tu memang gelap. Saya terasa gelap sangat hidup saya. Hari-hari saya menangis. Dan pada waktu tu saya mengalami kemurungan yang
yang sangat lah. 2 tahun. Pada diri saya dah mati waktu tu. Sampai saya bakar gambar-gambar saya yang waktu saya boleh berjalan dulu. Tapi pada satu hari, saya terfikir, sampai bila aku nak berdiri dekat sampai bila aku nak terbaring atas katil. Aku dah tak boleh berdiri. Makin hari aku dah makin tua. Dan saya teringat sampai sekarang kata-kata daripada mak saya. Sebelum mak mati, mak nak abang boleh berdikari sendiri dan boleh jaga diri sendiri. Baru mak tenang. So, mak saya lah sebagai pendorong utama saya untuk saya bangkit. Dia terlampau banyak korbankan diri dia untuk saya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Izhar, 2 tahun itu adalah masa yang lama. Anda berdiam diri di dalam bilik melalui fasa kemurungan kan. Betul. Tapi apabila mendengar kata ibu yang memberi semangat, dorongan untuk awak bangkit kembali, Izhar, perkara pertama yang Izhar lakukan sendiri, apa agaknya? Saya bermula dengan membawa kereta balik dengan menggunakan tangan. Pada tahun 2009, saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk bekerja. Alhamdulillah, saya survive. Dan kini juga saya ada buat part-time untuk review tempat-tempat yang boleh masuk kursi roda. Contoh dia macam homestay, restoran dan tempat-tempat makan. So kalau siapa yang berminat boleh kontak saya lah dekat IG, TikTok saya, Izhar Idham. Saya rasa bila satu-satu tempat tu boleh masuk dengan kursi roda, maknanya tempat tu boleh accessible dengan semua orang. Okey, kita dapat lihatlah Izhar ini bangkit menjadi seseorang yang boleh memberikan inspirasi kepada khususnya, boleh saya katakan sebagai ikon juga untuk golongan OKU ni, supaya mereka ni terus bangkit. Dalam banyak-banyak video tu saya lihat banyak video-video kesedaran untuk memberitahu kepada OKU bahawa mereka ini pun boleh berdikari sendiri. Betul. Dan salah satunya video saya sendiri pun apabila melihat Izhar membuat video yang naik eskalator dan sebagainya, kadang saya pun macam terfikir ada OKU yang mungkin memilih lift sebagai alternatif untuk nak pergi ke tingkat atas dan sebagainya. Izhar, jadi bagaimana apabila dah memberikan pendarahan ini, bagaimana sambutan daripada pihak OKU, kawan-kawan yang lain pula? Ada yang kecam, tapi kebanyakannya banyak menyokong. Saya ambil pada yang menyokong lah. Contoh macam video saya yang saya mengajar cara untuk naik dan turun eskalator menggunakan kursi roda. Saya minta maaf banyak-banyak, memang nampak bahaya. Tapi sangat berguna bila lift rosak dan lift penuh. Tapi kebanyakannya lift penuh lah. Sebab pada saya, rakyat Malaysia masih kekurangan kesedaran betapa kami yang kursi roda ni sangat memerlukan lift. Dan sebenarnya perkongsian Izhar di laman sosial itu sebenarnya untuk memberi alternatif dan juga mengajar golongan OKU sendiri kan. Ya, betul. Cuma saya tertarik bila Izhar sendiri melakukan aktiviti yang normal seperti orang biasa. Berkuda dan sebagainya. Itu sesuatu yang saya kira membuka mata kita. Kalau orang OKU boleh lakukan, kenapa tidak kita? Jadi perkongsian ini yang memang cukup menarik ni. Bagaimana sebenarnya boleh kongsikan dari segi aktiviti riadah yang selalu awak lakukan, Izhar? Okey, saya hujung minggu saya, kalau saya tak ada training pingpong sebab saya bermain pingpong untuk Malaysia, saya akan keluar dengan wife saya lah. Sebab saya memang suka dengan aktiviti-aktiviti lasak ni, terutamanya macam berkayak, naik kuda, tapi saya still memerlukan bantuan orang untuk mengangkat saya lah. Tapi saya
cuba enjoy dengan apa yang saya ada lah. Tahniah diucapkan kepada awak sebab awak merupakan salah seorang atlet para yang membanggakan nama Malaysia juga di persediaan antarabangsa. Okay, kita lihat dekat sini. Begitu mahirnya main pingpong dan sebagainya. Okey, kita nak tahulah detik-detik saya rasa terlalu banyak sebenarnya apa yang Izhar buat ni. Kan, memberi kesedaran, lepas tu boleh tunggang kuda sebagainya. Kali ini boleh menjadi atlet Paralimpik pula. Jadi bagaimana cabang dalam bidang sukan itu boleh diperolehi pula? Waktu tu saya bermula pada tahun 2012 tapi pada waktu tu saya bermain, sebenarnya saya dah bermain dengan pelbagai sukan. Mungkin waktu tu saya bermulakan dengan sukan basketball waktu tu. Tapi selepas 2014 saya serius dengan sukan pingpong. Saya mula-mula saya mewakili negeri Selangor dan 2017 saya start mewakili Perak. Dan dari situ saya mewakili Malaysia lah pada sukan dekat KL itu, sukan para ASEAN dekat Kuala Lumpur. Macam itulah bermulanya saya dalam aktiviti sukan sebenarnya. Dan kita melihat semangat Izhar ni memang betul-betul memberi inspirasi kepada semua. Dan yang paling kami orang rasa teruja ni bukan apa, sebab kami difahamkan Izhar juga baru mendirikan rumah tangga setahun yang lalu. Ya, betul. Kan? Jadi mungkin boleh cerita sikitlah kan bagaimana detik-detik perkenalan bersama dengan isteri. Saya kenal isteri melalui IG. Waktu PKP lah sebenarnya. Wife saya ajak pergi lunch dan rupanya dia buat surprise birthday untuk kita orang. Sebenarnya kita orang ni kongsi bulan yang sama, bulan 7. Cuma dia 1 hari bulan 5 dan saya 1 bulan 7 dan saya 15 hari bulan 7. So dari situlah permulaan yang kita orang kenal. Dan dia sangat supportif lah. Okey. Kami pun nak kenal juga. Kan. Jadi ini dia kita nak bawa secara langsung lah isteri kepada Izhar Idham ini. Assalamualaikum. Silakan. Selamat Hari Raya. Okey, kalau boleh kenalkanlah diri sikit. Siapa namanya? Okey. Nama saya Norizan. Orang panggil Jaja. Saya wife dia lah. Kenal. Jaja. Takut orang tak kenal. Jaja. Kita nak tahu apa istimewanya Izhar di mata Jaja sehingga Jaja memilih dia sebagai suami. Apa istimewa? Dia terlebih istimewa. Sebab tak ramai orang yang akan terima orang macam dia. Betul. Bila first time saya bawa dia jumpa family, saya kagum abah saya boleh terima. Sebab selama ni saya bawa orang normal, abah tak nak. Abah reject je lah selalu. Abah reject macam tu je kan. Tapi bila saya bawa dia, bawa as a kawan, tapi benda tu senang. Tiba-tiba boleh tunang, boleh kahwin. Jadi macam senang je. Dipermudahkan lah. Memang sangat-sangat dipermudahkan. Alhamdulillah. Okey, Jaja. Bagaimana Jaja pula melihat sisi peribadi Izhar sebagai suami pula? Sebab kami baru beberapa minit kenal secara dekat ni saya rasa. Awak dah setahun. Dia setahun. Hebat ni Izhar ni. Dia hebat. Dia kuat. Dia bagi saya semangat. Sebab sebelum ni saya biasa-biasa je live. Tak pernah sangat nak kawan-kawan dengan orang macam dia. Tapi bila kawan dengan dia, saya sendiri ada semangat untuk macam, saya boleh bawa kereta. Sebelum ni, selama 30 tahun tak pernah pandai bawa kereta. Dia orang OKU yang ajar saya bawa kereta. Saya sendiri, saya dah ada lesen. Lepas tu dia pula ajar saya macam mana nak jumpa orang berani. Berani voice. Kalau salah, cakap salah. Maksudnya detik perkenalan pertama tu memang Jaja yang approach Izhar dulu? Saya memang berani mati. Saya macam, tak apalah, kenal je. Saya memang gitu. Malu Izhar. Saya memang direct je. Kenal je lah. Memang cakap kat kawan-kawan. Berani ke? Berani je lah. Pergi je lah. Saya lah yang ajak dia pergi lunch. Saya lah yang set dia. Korang buat surprise tau. Saya cakap dengan kawan-kawan kat belakang. Sebab Izhar ni pun orang kata tampan juga orangnya. Kan? Manalah Jaja tak terpikat. Okey, Izhar, kita melihat bahawa dalam kehidupan ini tidak ada yang mustahil untuk berlaku. Kan? Sebab daripada anda 18 tahun, usia 18 tahun dah mengalami dugaan sebegini. Tetapi Allah hadiahkan
banyak kejayaan demi kejayaan, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Apa agaknya Izhar rasa yang Izhar ingin capai sebenarnya yang belum lagi Izhar dapat laksanakan? Macam saya cakap lah, Tuhan tarik nikmat saya untuk berjalan 18 tahun. Saya merasa 18 tahun saya dah berjalan dan 18 tahun juga saya merasa untuk hidup berkursi roda. Untuk sekarang ni saya cuma nak banggakan mak ayah saya. Saya cuba nak senangkan mak ayah saya. Itu saja yang penting pada saya sekarang ni lah. Okey, Izhar, mungkin ada sedikit Izhar nak kongsikan kepada penonton. Mungkin ada di antara penonton yang mungkin mengalami cerita yang sama seperti Izhar, yang mungkin mereka berada di dalam kepupung mereka sendiri, mereka tidak bangkit lagi. Jadi apa pesanan yang mungkin boleh diberikan kepada mereka tu? Mula sekali kena redha. Bila kita redha, kita akan menerima diri kita seadanya. Bila kita menerima diri kita seadanya, orang sekeliling kita akan menerima kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan sebagai isteri juga penting untuk Jaja sendiri memberi kekuatan kan. Tetapi bagaimana sebenarnya Jaja melihat perkara ataupun tanggungjawab yang Jaja perlu untuk berikan semangat kepada Izhar ni? Okey, macam kita orang isteri, memang suami OKU macam ni, dia tak boleh buat 100% kerja rumah. So kalau kita walaupun ada malas sekalipun, tapi kita kena pasang semangat. Kita kena kuat. Kita kena kuat, kita cakap kita boleh. Kita jangan sesekali down. Bila kita rasa nak down tu, macam biasalah, Allah memang maha mendengar. Bila kita doa dan minta yang baik-baik, memang baik segala-galanya. Cuma selalu positif. Biasalah orang OKU memang dia ada emosi dia. Tapi kita sendiri kena kuat sebab kita yang terima dia. So kita sendiri kena kuat. Kalau kita tak kuat, ya, betul. Kalau kita tak kuat, habislah kita. Saya rasa ialah Jaja ni pelengkap hidup Izhar lah, saya rasa kan. Dapat memberikan keceriaan kepada Izhar sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat kan, kekuatan bermulanya Izhar ini untuk bangkit adalah daripada kata-kata ibu kan. Ya. Betul. Jadi mungkin dalam waktu dan ketika ini, saya percaya ibu juga sedang menonton ketika ini. Apa agaknya kata-kata istimewa yang Izhar ingin sampaikan kepada ibu? Silakan. Mak, terima kasih kerana menjaga abang selama ni. Abang doakan mak sihat selalu. Abang memang sayang mak sampai bila-bila. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak, kerana ada seorang anak yang sangat kuat semangatnya. Dan kami doakan juga agar Jaja dan Izhar terus melayari kehidupan yang penuh bahagia. InsyaAllah ada rezeki lagi, dapat kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. InsyaAllah kan.